Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin katama wa yaktubu adadal abidina wa dahara tahdim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin katama wa yaktubu adadal abidina wa dahara tahdim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin katama wa yaktubu adadal abidina wa dahara tahdim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dan sayugial ini terlambat sikit, tertinuk tepi highway. Tinuk highway pertama. Daripada Jitera. Daripada Jitera. Sampai awal pukul 5. Awal kot tinuk tak lah. Tinuk 6 lebih. Baik, muka surat 37 dan sayugia. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Dan sayugia bahawa adalah ia menuntuti faedah. Siapa dia? Yakni penuntut ilmu. Sayugia sepatutnya bahawa adalah ia penuntut menuntuti faedah pada sekalian waktu-waktu. Walaupun dinyatakan maksudnya terang bagi syair yang lepas, tiada berhajat, tapi dinyatakan perkara yang sepatutnya bagi menuntut ilmu itu menuntuti faedah pada sekalian waktu-waktu. Mana-mana waktu. Dan sekalian kelakuan-kelakuan daripada sekalian manusia-manusia. Tengok keadaan, kelakuan orang tu bagaimana. Dan orang-orang yang ketiadaan tilik kepada keadaannya yang hina. Dan orang-orang dengan ketiadaan tilik kepada keadaannya yang hina. Ni orang panggil di atas jalan takluk. Takluk bagi orang yakni yang hina dengan ketiadaan tilik kepada keadaannya. Tak kira waktu, tak kira kelakuan. Orang itu adalah orang yang hina kerana ia tidak ambil faedah daripada waktu ataupun kelakuan, ketiadaan tilik. Takluk dia, orang itu adalah orang yang hina. Kemudian ataf daripada yang lepas, takdir kalam sayugia bahawa adalah ia menuntuti faedah pada sekalian waktu dan sekalian kelakuan daripada sekalian manusia-manusia dan yang mulia, kecil dan besar, jantan dan betina. Tu. Tengok keadaan ayat seperti ia terpotong, tetapi di atas kaedah takluk bagi manusia yang ini penuntut yang tiada menilik pada waktu, yang tiada menilik pada keadaan kelakuan, orang itu adalah orang yang hina. Kerana itu menjauhi daripada sesuatu yang hina, maka kena tilik. Tilik pada keadaan, tilik pada waktu, tilik pada kelakuan. Jangan kira mulia, kecil, besar, jantan dan betina. Nak bicara tentang ilmu, kena tengok pada waktu. Waktu subuh, seperti mana yang lepas saya sebut. Waktu subuh, selepas daripada subuh, bicara ilmu apa yang sesuai.
ilmu yang mendekatkan diri pada Tuhan, ilmu tasawuf lepas subuh. Itu faedah. Bagaimana pula ilmu selain daripada ilmu tasawuf? Di atas kehendak orang yang menyampai dan juga di atas kehendak orang yang mendengar. Suka tak suka, itu pun sebahagian dari faedah ilmu daripada sekalian waktu-waktu. Itu kiaslah pada waktu-waktu. Jangan kita bicara tentang ilmu pada waktu selain daripada waktu yang sesuai membicarakan tentang ilmu. Waktu apa? Waktu makan. Waktu makan cerita tentang ilmu, tak sesuai. Itu orang yang tidak menuntuti akan faedah. Itu sebab dia letakkan perkara yang ditaklukkan kepada orang yang hina, kerana ia tidak pilih, ia tidak tilik kepada sekalian waktu-waktu hina ni. Habis. Kemudian kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dalatul mu'mini aynama wajadha akhadha. Artinya bermula ilmu dan kepandaian itu pungutan orang yang mukmin. Di mana-mana tempat ia dapat akan dia ilmu, mengambil ia akan dia akan ilmu. Oh tu. Mana-mana tempat, dikendaki tempat, yakni pada sekalian waktu. Waktu tu sampai waktu ada orang yang menyampaikan ilmu, ambil, pungut. Kalau tempat-tempat mengajian ni tiap-tiap waktu lah, tiap-tiap waktu, lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, ditambah pula lepas isyak. Tu dia, penuh pada sekalian waktu. Itu ambil satu hikmah, adhalatul mu'mini, pungutan orang yang mukmin. Di mana tempat, di mana waktu ia dapat akan dia ilmu, mengambil dia akan ilmu. Ambil, pungut. Pungutan orang mukmin dikaitkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhalatul mu'minin. Sifat bagi orang yang mukmin, orang itu orang yang memungut akan ilmu mana-mana waktu. Itu umum sifat. Itu letak perkataan dhalatul mu'minin. Ni ada pada waktu ilmu, tapi dia tak pungut. Dia pungut yang lain. Itu sudah berlawanan sifat orang yang mukmin. Dikatakan ambil olehmu akan barang yang bersih dan tinggal olehmu akan barang yang keruh. Ada juga perkataan orang yang dulu-dulu, dia kata ambil yang jernih, buang yang keruh. Rupa-rupanya ada dalam kitab ni. Cuma nisbah perkataan itu berbeza, tapi maksudnya sama. Ambil olehmu akan barang yang bersih dan tinggal olehmu akan barang yang keruh. Ilmu itu bersih lah. Suci pada segala kekotoran ilmu. Selain daripada ilmu, menambahkan kekotoran. Itu kena tinggal. Sesuatu yang menambahkan hati kita, akal kita daripada jauh daripada Tuhan, jauh daripada ilmu. Itu kekotoran, kekeruhan. Tinggal, ambil yang bersih. Yang ini ilmu. Ada orang perkataan yang dulu-dulu. Baik, seterusnya, dan aku dengar akan Syekhul Imam Al-Ajalil Ustaz Fakhruddin Al-Kashani berkata ia. Al-Imam sampai habis. Apa dia kata? Adalah hamba perempuan Abi Yusuf rahimahullah ta'ala. Hamba perempuan Abi Yusuf rahimahullah ta'ala. Maksudnya Abi Yusuf dia ada seorang hamba perempuan, amanah di sisi Muhammad. Dia suruh Muhammad jagalah. Dah faham gitu. Maka berkata perempuan,
baginya, bagi Muhammad, adakah kau hafaz pada ini waktu daripada Abi Yusuf akan suatu masalah daripada masalah-masalah fiqh. Ingat tak? Tu. Perempuan kata kepada Muhammad, ingat tak masalah-masalah daripada segala masalah-masalah apa yang Abi Yusuf nyata. Berkata ia Muhammad, tiada. Aku tak ingat. Tak ingat apa yang Abi Yusuf khabar ni, sampai ni aku tak ingat masalah ataupun tak faham, melainkan bahawa Aba Yusuf adalah adanya yang perkekalan, bahawa mengulang-ulang ia sesuatu masalah. Kenal tak Lomer? Melainkan bahawasanya Aba Yusuf adalah adanya, dan kebiasaannya yang berkekalan, bahawa mengulang-ulang ia. Masih lagi perkataan Muhammad. Kalau Aba Yusuf tak apalah, dia selalu duk ulang-ulang. Dia ingatlah, aku ni tak ulang-ulang. Dan berkata ia hamba perempuan Abi Yusuf, habuan daurun itu gugur. Habuan daurun itu gugur. Daur ni pusingan. Pusingan juga dikatakan ulang-ulang. Kita ulang. Ada kesedapannya itu untuk menyampaikan apa yang kita ulang-ulang. Itu adalah habuan. Ulang-ulanglah apa-apa yang kita ketahui, yang kita kesamaran, yang kita muskil. Ulang. Gugur. Faham eloklah. Maka hafazlah Muhammad akan demikian itu masalah daripada masalah-masalah fiqh. Daripada ini hamba perempuan. Maksudnya hamba perempuan ni, dia ingat masalah-masalah fiqh daripada Abi Yusuf, padahal Muhammad tak ingat. Jadi hamba perempuan kata habuan daurun itu gugur. Jadi malulah Muhammad ni. Hamba perempuan pun tahu, dia boleh tak tahu, tak ingat. Walhal adalah ini masalah jadi muskil atas Muhammad. Barulah dia hafal, dia ulang. Masalah-masalah yang muskil yang dia tak ulang sekalipun, apabila ia dengar perkataan habuan daurun itu gugur daripada hamba perempuan Abi Yusuf, dia pun hafal yang telah dinyatakan oleh hamba perempuan Abi Yusuf. Kau tu faham. Dia pun hafal, ingat. Maka hilanglah muskilnya dengan ini kalimah daripada segala masalah-masalah fiqh yang disampaikan oleh perempuan, yakni hamba perempuan Abi Yusuf. Maksudnya kita faham di atas kisah ini. Orang rasa malu lah, seorang hamba ni lebih hebat daripada orang yang merdeka. Padahal orang merdeka ni masa dia banyak untuk mengulang, untuk belajar bagai-bagai, banyak. Nak bandingkan dengan hamba ni kerja banyak, tapi dia boleh ingat. Kerana apa dia ingat? Itu katakan habuan daurun itu gugur. Rajin lah di atas kehendak dia. Malu Muhammad. Dia pun mula menghafal, mula faham, ambil faedah apa yang dinyatakan oleh hamba perempuan. Maka hilanglah segala muskil-muskilnya dengan ini kalimah. Apa dia? Habuan daurun itu gugur. Dia mula ingat balik. Itu dikaitkan mengambil faedah daripada waktu, daripada kelakuan, daripada tempat. Kena ambil faedah. Maksudnya jangan duduk saja. Begitu.
Maka diketahuikan bahawasanya menuntuti faedah itu mungkin dan dapat ia daripada tiap-tiap seseorang. Seperti mana Muhammad, dia dapat faedah, dia faham ilmu daripada hamba perempuan Abi Yusuf. Tak kira, ada kan kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia tengah duduk mengajar, ramailah anak murid dia. Mengajak, tiba-tiba dia berhenti mengajar. Dia tengok seorang pengembala duduk lalu. Dia berhenti mengajar, dia terus pergi peluk pengembala kambing. Jadi murid-murid dia terkejut ni. Imam Syafi'i ni imam yang besar, mengajar berilmu sakar ni. Habis sekian dah, salah seorang pada muridnya bertanya pada Imam Syafi'i, siapa dia yang kau peluk? Itu adalah guruku. Dialah yang mengajar aku tentang anjing yang cukup umur, bagaimana dia kencing. Guru tu. Orang lain tak boleh ajak, seorang gembala yang boleh ajak. Tu. Lepas itu Imam Syafi'i ni kerja dia tak duduk saja. Setiap waktu, setiap ketika, dia tidak pandang kelakuan seorang tu adalah seseorang yang hina. Dia tak pilih orang. Maksudnya, kat siapa pun dia belajar. Orang ni faham kot tu, dia reti bab tu. Orang tu dia reti bab lain. Nak tumpu kat seorang jenuh, dia tu bukan semuanya reti. Orang kita, tumpu kita semua. Bukan reti semuanya. Fiqah pun talau kita, tauhid talau kita, tasawuf talau kita, segala ilmu-ilmu lain talau, tak reti semua. Itu ambil iktibar kisah Imam Syafi'i. Tahu tak anjing cukup umur guna? Tahu? Anjing cukup umur. Orang bahasa kita ni baliak lah. Anjing baliak. Anjing baliak, dia kencing, angkat kaki sebelah. Tu anjing baliak lah. Tu. Sampai 100 kali. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Itu yang dikata, bahwasanya menututi faedah itu mungkin dan dapat ia menututi faedah daripada tiap-tiap seorang. Dan kerana inilah berkata Abu Yusuf pada ketika dikatakan baginya, bagi Abu Yusuf, dengan apa engkau dapat ilmu? Macam mana engkau dapat ilmu? Hebat ni. Ingatan kuat. Berkata ya Abu Yusuf. Berkata ya Abu Yusuf. Tadi dia kata Abi Yusuf, hak ni dia kata Abu Yusuf. Kok mana ni? Hak mana? Hak mana Abu, hak mana Abi? Tengok mahal lah, tengok tempat dia lah. Kalau tempat rokok Abu, kalau tempat khafat Abi ya. Tadi dia jadi pening pula. Tadi Abi Yusuf, hak ni Abu Yusuf. Kok mana cerita? Kalau rokok fa'il lah. Kalau khafat ada kalanya jadi mudhafu ilaih lah, ataupun majrurnya itu Abi. Itu beza dia. Berkata ia Abu Yusuf, apabila dikatakan padanya apa engkau dapat ilmu? Apa dia kata? Tiada tertegah aku daripada menututi faedah dan faham daripada tiap-tiap seorang. Maksudnya tak kira siapa-siapa. Ku nak ilmu ya, ku tuju. Tak kira siapa. Asalkan ia itu boleh menyampaikan sesuatu yang hak, aku tuju ke dia. Tu tak tertegah bagi diri aku. Itu kita tak usah pilih ya. Orang tu yang lebih, orang tu boleh menyampaikan satu pengetahuan, dengar ambil ya. Yang kita pandang dirinya itu adalah hina. Baik kerana sombong. Tiap-tiap seorang kerana sombong dan membesar diri, dan tiada penyayang daripada memberi faham. Walaupun penyampaian dia itu banyak orang tak suka, tapi penyampaian itu adalah sesuatu yang sebenar. Tak apa? Ada juga perkataan seseorang,
Ambil ilmu, jangan ambil perangai. Ambil ilmu, jangan ambil perangai. Itu sebab kita tengok kelakuan seorang ni tak sama. Dia ni begini, dia tu begitu. Tapi ia adalah seorang yang penyampai. Ada orang suka, ada orang tak suka. Kita kena suka. Sesuatu yang sebenar apa yang ia sampai, kita kena suka. Perangai dia tak usah ambil. Ambil yang baik. Itu sebab perkataan yang tadi disebut, ambil yang bersih, buang yang kotor. Ambil yang bersih. Baik, seterusnya. Dan adalah masalah-masalah habuan daur itu ada tersebut dalam syarah. Ini risalah, dia ada syarah. Tetapi perhamba tiada bawa akan dia kerana takut panjangnya. Dia tak nyatakan, orang panggil huraian habuan daur. Cukuplah memahami perkataan habuan daurun itu gugur daripada perkataan hamba Abi Yusuf. Kalau nyatakan daurun itu panjang, memadalah qadar itu. Baik, dikatakan bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dengan apa engkau dapatkan ilmu? Bahasa kita macam mana? Bagaimana engkau dapatkan ilmu? Berkata Ibnu Abbas dengan lidah yang sangat bertanya-tanya dan hati yang sangat berfikir-fikir. Apa maksud? Lidah yang sangat bertanya-tanya dan hati yang sangat berfikir. Yakni maknanya, yakni dengan menuntuti faedah, yakni menuntuti faham. Kena tuntut faedah, kena tuntut faham. Itu ambil lidah yang sangat bertanya-tanya dan hati yang sangat berfikir. Itu sebab aku dapat ilmu. Juga dikatakan aku suka bertanya apa yang aku tak faham. Itu. Hati yang sangat berfikir, apa yang aku faham, aku pegang, aku jazamkan supaya tidak hilang apa yang aku faham. Hasil daripada kita mengambil faedah daripada bertanya. Itu hasil dia. Ada juga perkataan Tuan Guru Haji Latif kata apa? Sesuatu yang muskil, apabila kita tanya sesuatu yang muskil, dia payah nak hilang. Maksudnya ingat tu sangat kuat. Tu. Muskil lah masalah ni. Tanya. Saya tanya, dapat jawapan. Jawapan tu payah nak hilang. Ingat lama. Ni kita muskil, kita tak tanya, hilang terus. Pakai tu hilang terus. Kerana apa? Kerana tidak ada jazam. Dia tidak menjazamkan di dalam hatinya sesuatu yang muskil. Dia buat tak tahu begitu je, lepas. Begitu. Sebagai adab lah, kita adab lah. Adab bertanya kepada seorang guru. Tengok guru tu bertanya, bicara bab apa? Bab semayang. Tanyalah bab semayang. Ni guru tu baca bab semayang, dia pergi tanya bab haji. Pening tu guru tu. Guru tu duk baca bab haji, dia pergi tanya bab peraik. Pening tu guru tu. Itu adab dia. Adab bertanya lagi, apabila sedang menyampai oleh seorang guru, jangan sekali-kali bertanya kerana memotong apa yang ia akan sampaikan. Jangan tanya. Melainkan sudah selesai apa yang disampaikan oleh seorang guru, lepas tu nak tanya. Tu. Adab pun kena ambil kira. Itu pun sebahagian dari faedah menuntut supaya menambah berkat.
Baik, dan sesungguhnya dinamakan penuntut-penuntut ilmu pada zaman dahulu. Dinamakan penuntut-penuntut ilmu pada zaman dahulu dengan apa engkau kata. Maksudnya penuntut-penuntut dahulu ni rajin bertanya apa yang ia muskil, kesemaran pada dirinya, apa engkau kata. Yang ini bertanya kerana menuntut faham. Bahasa kita ni kita kata ulang lagi sekali boleh tak? Ulang lagi sekali. Boleh juga kita kata. Ataupun aku tak faham yang ni, boleh tak terang lagi sekali? Itu kita namakan penuntut-penuntut ilmu pada zaman dahulu dengan apa engkau kata. Maksudnya rajin bertanya. Kerana banyak berkata-kata mereka itu penuntut-penuntut ilmu pada zaman dahulu dengan perkataan apa engkau kata pada ini masalah. Bagi diri ni ada kemuskilan. Masalah ni kot mana? Aku faham kot ni, hang faham kot mana? Serupa tak? Serupa. Mentahkikkan apa yang ia faham. Maksudnya menuntuti faham. Itu di atas jalan bertanya. Kalau di atas jalan muzakarah pun sama. Maksudnya ghalibnya bagi penuntut ilmu pada zaman dahulu, dia rajin muzakarah, dia rajin bertanya, dia rajin mutarahah. Rajin belakang. Itu perkataan apa engkau kata. Apa engkau kata pada ini masalah. Tu. Kita dak dah no. Kita tu kata wallahu alam, tutup boh lambek, balik boh almari. Sengap. Boh almari. Reti semua. Faham habis semua. Itu sebab kita cuba perhati. Guru-guru yang tua-tua dia mengajar, dia bukan hurai banyak. Dia tak hurai banyak. Dia baca huruf habis. Wallahu alam. Nak bagi faham Allah. Tu. Tapi lalunya orang anak murid dia duduk kekal lama tu, dia boleh faham. Lama dia boleh faham. Lepas tu dia kata pula, aku kalau aku hurai banyak apa-apa duk tak faham tu, baca tu saja. Baca tu saja sudah. Allah tak lagi fahamlah. Hak kita ni hurai berapi dah, duk tak faham tu. Baik. Itu di atas jalan ini menuntuti faedah. Faham dah? Nak mentahkikkan apa yang kita faham, kena ulang. Itu katakan habuan daurun itu gugur. Kena ulang. Baik, dan sungguhnya Abu Hanifah jadi pandai pada fiqh itu dengan banyak mutarahah. Mutarahah itu pun kita sebut dah. Arti mutarahah yakni berdebat, berbalah. Bukan nak menang, bukan nak tunjuk hebat, tapi nak mentahkikkan ilmu. Itu mutarahah. Dan muzakarah pada ketika adalah ia, maksudnya pada ketika ni, pada ketika itu ia Abu Hanifah jadi penjual kain-kain katan atau kapas. Katan, kapas itulah. Tu. Walaupun ia seorang penjual kain, tetapi yang alim fiqh. Kerana apa? Kerana mutarahah ia, muzakarah ia, tapi alim fiqh. Kita kalau jadi penjual ni, pasal mutarahah tak ada langsung lah. Muzakarah juga begitulah. Duk kali duk jual, bukan jual kain ni, jual cok pisang. Jual cok pisang petang, malam apa dia buat? Dia buat sesuatu yang tidak memberi faedah pada agama. Tu banyak.
duk khalid. Kalau boleh dia nak menego, kalau boleh nak lebih lagi. Dia nak lebih tu. Bezalah orang panggil orang yang berhajat, orang yang berkehendak kepada ilmu ni, dia lebihkan ilmu daripada apa yang ia jual. Dia jual ni pada orang panggil mencari rezeki, nafkah dirinya ataupun nafkah bagi orang yang di bawah tanggungannya. Sudah cukup itu, suka. Hal lebihnya ilmu. Maka dengan ini diketahuikan bahawasanya dapat ilmu dan fiqh itu berhimpun ia, ilmu dan fiqh serta usaha seperti menghimpun akan dia akan katan dhamir kat itu. Seperti mana Abu Hanifah dia menghimpun, dia menyusun kain-kain katan, kain kapas yang ia jual. Ada kain hak masa lembut, ada kain hak masa kasar, ada hak halus, ada hak tebal, dia susun nak bagi elok. Begitu juga ilmu, dia ada susunan-susunan dia. Ilmu apa dulu hak dia nak kena tuntut, bandingan seperti kain yang elok. Ilmu pun nak elok juga, dia kena ada susunan lah, ambil faedah. Itu semua orang panggil hasil daripada apa yang kita tuntut. Maka nampak dengan akal, nampak dengan mata, itu hasil dia. Seperti mana Abu Hanifah menyusun kain-kain katan, kain-kain kapas. Itu ambil perhimpunan, susun. Perhimpunan elok lah. Itu kisah Abu Hanifah. Baik, dan adalah Abu Hafsil Kabiri, berusaha ia Abu Hafsil Kabiri akan barang yang memadai akan dia barang, dikendaki barang, masdud barang, yakni ilmu. Dia usaha daripada rezekinya dan mengulang-ulang ia akan ilmunya. Itu berusaha ia akan barang yang memadai akan dia barang daripada rezekinya. Tak kenal dhamir tu, dhamir tak kenal. Sekali saya ulang. Adalah Abu Hafzil Kabiri, berusaha ia akan barang yang memadai akan dia barang daripada rezekinya. Maksudnya apa-apa pekerjaan, barang-barang ni pekerjaan, memadai akan dia barang yang pekerjaan daripada rezekinya. Qadar mana pekerjaan dia untuk ia mendapatkan rezeki bagi diri dia, yakni memadai di atas pekerjaan dan mengulang-ulang ia akan ilmu-ilmunya. Maksudnya pada bab ilmu dia lebih daripada pekerjaan dia, dia lebih. Itu kita nisbahkan pada diri ya, kita ni lebih ilmu ke lebih pekerjaan. Fikir lebih daripada pekerjaan. Boleh tak ilmu? Boleh qadar apa yang ia tuntut. Adapun orang yang ulang-ulang ia akan ilmunya, tuntutan dia itu adalah lebih, maka dia boleh ilmu pun lebih ya. Kita ni lebih pada rezeki. Boleh rezeki ya banyak. Sonok pada kehidupan, makan lebih, pakai lebih, semua lebih-lebih belaka. Ilmu sikit. Tu. Ini sungguh ni, kalau kita pergi rajin ziarah tuan-tuan alim, mereka tak bergaduh ni bab rezeki ni, tak bergaduh dengan pekerjaan rezeki. Memadai pada dirinya itu adalah suatu yang mencukupi. Tetapi bab ilmu mengulang-ulang, mengambil lebih, mengambil faedah bagi ilmu itu, mereka lebihi. Tengok babaya lubuk reba. Kita tengok orang, kalau kita dengar dia punya kisah ni,
Tak gamuk lah. Tapi Allah Ta'ala balas hebat pada orang lain lagi. Ngaji di Fatani, lepas tu mengaji di Mekah, di Ulmul Qura, nikah. Dia tak peduli sangat isterinya. Bak pakai, bak makan, cukup. Nah, ni saya sembah nyeri dengan isterinya. Isterinya orang panggil mama lah. Tengah-tengah dia duduk cerita tu, bini dia duduk teriak. Tu babaya lubuk rebah. Apa dia cerita? Dia kata, mama ni ya, hati ni luruh. Masa baba duduk mengaji di Ummul Qura Mekah 22 tahun, dia bukan peduli makan ke apa. Dia tengok ada cukup. Apa dia buat? Dia pergi mengaji, kilik kitab, dan balik duduk sat ni. Kadang-kadang minum air cawan, pegang kitab pergi pula. Dia ulang-ulang sampai 22 tahun di Ummul Qura. Alim tak ada. Tak lawan. Habis. Apa Tuhan bagi lebih pada diri dia? Ada anak, dia cukup. Pakai ada. Makan ada. Sudah. Tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan pada anak dia, semua otak A+. Orang panggil ranking aja anak dia. Hebat. Kita ni duk bergaduh bab rezeki lebih, bab ilmu kurang. Kemuliaan ilmu Allah Ta'ala berkatkan pada kehidupannya, berkat. Baik, seterusnya, maka jika tak dapat, tidak bagi penuntut ilmu itu daripada berusaha bagi manfaat anak-anak bininya dan lain-lainnya. Daripada anak bini pada orang ramai. Tak dapat, tidak. Dia kata, bagi menuntut ilmu itu daripada berusaha bagi manfaat anak bininya, maksudnya tak terabailah, cukup memadai. Ada makan, ada pakai, ada tempat tinggal, memadai, cukup. Dan lain pada anak bini orang lain, memadai lah. Orang panggil kawan-kawan pun memadai, tak lebih. Maksudnya tak terabai anak bini, tak terabai orang lain, maksudnya masyarakat. Maka hendaklah berusaha ia menuntut ilmu dan mengulang-ulang akan ilmunya. Anak bini pun tak terabai, orang lain pun tak terabai, maksudnya bermasyarakat. Kemudian satu suruhan, maka hendaklah disuruh memberi manfaat anak bini, disuruh. Itu juga pada orang lain disuruh. Tetapi yang disuruh, yang lebihnya, hendaklah berusaha ia untuk ilmu dan mengulang-ulang akan ilmunya. Itu kena lebih. Kalau asyik duk lebih anak bini, asyik duk lebih orang lain, orang yang kebanyakan, masa bila nak mengulang-ulang ilmu? Tak boleh nak ulang-ulang. Bahasa kita ni mati sekat jalan. Ini satu suruhan, tuntutan. Berusaha ia dan mengulang-ulang akan ilmunya dan tiada segan. Jangan malu. Tua dah ni, mengaji apa ni? Hak tua kena mengaji. Sebab rumah kata pi, kubur kata mai. Tapi kalau ada segan, pakai tak mengaji ya. Tambah pula orang yang sentiasa menuntut ilmu. Jangan jadi segan, jangan jadi malas. Bila ada segan, ada malas, maka tidak berlaku pada dirinya mengulang-ulang akan ilmu. Itu sifat tu, sifat segan malas yang jaga.
Baik, dan tidaklah harus bagi seorang yang segar badan dan banyak akal itu keuzuran. Tiada harus. Tiada harus dalam fiqh apa makna? Tiada harus dalam fiqh hukumnya haram. Tu. Ini bukan fiqh. Ini bukan fiqh. Ini adalah jalan bagi orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Maksudnya tak haram lah. Dan tidaklah harus bagi seorang yang segar badan. Dikaitkan dengan sifat segan, malah. Tiada harus bagi seorang yang segar badan. Orang segar badan ni orang apa? Orang sadu lah. Orang kemas. Orang tak ada penyakit. Dan banyak akal itu keuzuran pada meninggalkan belajar ilmu. Apa-apa ilmu lah yang masa fardu. Umum lah dengan mana ilmu ni umum. Ilmu masa fardu ain, ilmu masa fardu kifayah. Didahulukan ilmu masa fardu ain. Baik. Dan belajar fiqh kerana bahwasanya tiada ada seorang yang terlebih papa daripada Abi Yusuf, dan tiada menegah akan dia akan Aba Yusuf. Oleh demikian menuntun ilmu daripada belajar ilmu fiqh. Bahwasanya tiada ada seorang yang terlebih papa daripada Abi Yusuf. Abi Yusuf ni maksudnya orang yang tak senang seperti mana kebanyakan orang, memadai pada dirinya cukup. Papa tu bak rezeki. Dan tiada menegak akan dia oleh demikian itu menuntut ilmu daripada belajar ilmu fiqh. Tu. Kita ni senanglah ni, cukup belanja, tetapi tertegah daripada belajar ilmu. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain tertegah. Itu sebab kalau kita nak tengokkan sejarah orang yang susah menuntut ilmu, di atas kesungguhan ia menuntut ilmu, hasilnya itu lebat buahnya. Dia tak fikir tentang kesusahan, cukup apa yang ada, hal lebihnya menuntut ilmu, hasilnya lebat buahnya. Boleh ilmu lah. Ni duk bermegah-megah dengan harta, bermegah-megah dengan rezeki, dan mengabaikan ilmu-ilmunya. Boleh qadar yang ia tuntut, yang selebihnya tak sama dengan orang yang susah. Tak sama. Tu. Abi Yusuf susah. Tu. Tadi pada hak tadi. Ayam menjual kain katan, menjual kain katan. Tu. Tengok beli atas. Susah tu. Maksudnya tak senang seperti mana orang yang kebanyakan senang. Itu pun saya sebut dah. Cerita tok guru yang susah kan, tapi hasilnya buahnya lebat lah. Tuan guru Pak Tih jual buah manggis saja. Nak simpan hasil jualan dia tu, nak pergi untuk ilmu, tapi boleh ilmu. Ada setengah tok guru ni dia pergi kerja kontrak. Kerja kontrak di Singapura. Balik mai. Duit tu lah buat bekal mengaji. Sebab dia Ustaz Wahab, dia kerja kontrak di Singapura, nak buat bekal mengaji. Tu masa tu dia mengaji di Kelantan. Habis.
Dia kena berasa susah lah. Itu sebab orang panggil nak dapat ilmu, dia kena susah. Kena mujahadah. Lah ni dah anak mengaji bagi handphone. Bagi handphone. Handphone hak lekeh tak mau. Handphone hak mahal. Hak kamera ada lampu 2. Sayang kat anak. Sayang kat anak. Tu dia. Janji hak mengaji je. Tapi dia bagi binatang tu. Binatang tu hak yang menegah ia daripada mengaji. Jaga. Ni tera-tera kita ni, jaga. Apakah sesuatu yang menegah kita daripada ilmu? Kena tinggal. Baik, seterusnya dikatakan seorang yang alim. Belajar ke? Maka siapa-siapa yang ada baginya harta banyak, kaya, maka sebaik-baik harta yang baik itu bagi laki-laki yang baik. Kok mana? Maksudnya gunakan harta itu di atas ilmu. Harta banyak, guna harta tu di atas menuntut ilmu. Kalau kita bicara tentang makan tajrid, ada satu makan tajrid, tentu bab tasawuf, melatih diri dia meninggal akan dunia, tak masuk hatinya akan dunia, tak masuk, tak berbimbang dengan apa-apa sesuatu, semuanya serah pada Tuhan. Ada setengah manusia daripada awal lagi sudah Allah Ta'ala letak ada di atas makam tajrid. Kerana mati bapaknya, tinggal kepadanya itu harta. Dia tak gaduh duk puluh nak cari harta. Dah ada orang harta. Tuhan dia letak itu. Itu gunakan harta itu di atas jalan menuntut ilmu. Itu sebaik-baik harta yang baik itu bagi laki-laki yang baik. Pandai fikir, pandailah guna. Habis. Baik, dikatakan seorang yang alim. Lagi. Dikatakan seorang yang alim, dengan apa engkau dapatkan ilmu? Orang tanya, macam mana kau dapat ilmu? Kata seorang yang alim, dengan bapa yang kaya. Kerana bahwasanya bapa yang kaya itu adalah ia membuat baik dengan dia, dengan harta, akan ahli ilmu dan ahli kelebihan. Maksudnya orang yang mengaji, orang yang mengajar, ataupun orang yang suka kepada ahli-ahli ilmu, dia buat baik semua. Kerana bahwasanya membuat baik itu jadi sebab bagi bertambah ilmu. Ni orang panggil kelakuan bapa. Bukan dia bagi harta ke anak dia tu. Dia buat baik. Akan ahli ilmu. Dia hantar anak dia ngaji, dia buat baik pada anak dia. Anak dia tu ahli ilmu. Ni orang ahli ilmu pun dia buat baik juga. Bahasa kita ni support lah, support. Support kau ni, support kau anu, qadar yang dapat. Buat kenuri ke, buat makan-makan ke. Itu ambil asbab dia. Sebab bapak tu. Bahasanya membuat baik itu jadi sebab bagi bertambah ilmu. Itu cerita seorang yang alim. Itu kelakuan bapak dia. Sebab orang tanya, macam mana kau dapat ilmu? Kerana bapak aku orang kaya. Bukan dia bermegah-megah dengan harta kekayaan tak, tetapi dia bermegah-megah dengan kelakuan bapak dia. Itu. Maka Allah Ta'ala campur ilmu kepada anaknya. Siapa anak dia? Tu seorang yang alim tadi. Itu bapak pun kena main peranan. Habis. Kerana bahasanya jadi syukur atas nikmat akal dan ilmu. Tu.
Kalau si bapa hartanya banyak, maka ia bertambah syukur di atas apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Boleh harta, dia belanja harta dia kepada anaknya menuntut ilmu, dia belanja hartanya kepada ahli ilmu dan juga ahli kelebihan, orang yang hebat-hebat yang berkaitan dengan ilmu. Lagi syukur atas nikmat ilmu. Maksudnya si bapa pun ada ilmu. Itu sebab ia gunakan hartanya itu di atas jalan fi sabilillah. Mudah tersebut. Ni bapa tak ada ilmu, dia nakkan anak dia jadi ilmu. Itu sebab dia gunakan hartanya itu di atas jalan, bukannya fi sabilillah, di atas jalan dunia. Janji hang mengaji ya, nak ambil handphone nak mai. Itu kamera 2 ni, kamera 3. Mengaji. Tu. Itu orang punya racun. Kiaslah. Baik, dan bahawasanya syukur atas nikmat akal dan ilmu itu jadi sebab bagi bertambah ilmu. Tak kiralah bagi penuntut ilmu ataupun dikaitkan bagi bapa, bagi seorang yang menuntut ilmu, dia kena ada syukur. Nikmat akal, nikmat ilmu, nikmat apa lagi? Nikmat rezeki, kena syukur. Dikatakan, berkata Abu Hanifah, hanya sungguhnya aku dapat akan ilmu itu dengan memuji akan Allah Ta'ala. Ini kita ambil ni. Ini orang panggil kelakuan, sifat Abu Hanifah. Apa kelakuan dia? Sesungguhnya aku, Abu Hanifah kata, sesungguhnya aku dapat akan ilmu itu dengan memuji akan Allah Ta'ala. Satu-satu patah perkataan, satu-satu kalimah yang ia dapat, ia berkata Alhamdulillah. Tu. Dia faham satu perkataan, dia kata Alhamdulillah. Maka tiap-tiap aku dapat faham. Tadi. Dan ditaufik akan daku atas fiqh. Bagi Abu Hanifah, Allah Ta'ala bagi kekuatan pada Abu Hanifah. Kekuatan pada akal, kekuatan pada badan, tu. Kekuatan pada hati, menjazamkan satu-satu ilmu pada hatinya. Semua tu orang taufik Allah. Itu dia kata, dan ditaufik akan daku Abu Hanifah atas fiqh dan hikmah. Maka berkata aku Alhamdulillah. Tu. Hikmah apa dia pula? Hikmah. Fiqh tak lah fiqh kan? Fiqh dan hikmah. Hikmah juga dikatakan kurniaan Tuhan. Ngaji sikit tapi boleh banyak. Tu hikmah dia tu. Tok guru hurai 3 baris, tapi dia boleh hurai 5 baris. Hikmah tu. Tu bab hurai. Tok guru hurai semuka, dia boleh hurai 2 muka. Tu hikmah tu. Maksudnya lebih kurniaan Tuhan. Itu ditaufiqkan aku atas fiqh dan hikmah. Maka berkata aku Alhamdulillah. Maka bertambahlah ilmuku. Ku tambah lagi. Itu di atas syukur. Apa sesuatu yang ia dapat, ia bersyukur dengan berkata Alhamdulillah. Itu nisbah perkataan dia. Tiap-tiap perkataan biarlah muafakat dengan apa yang ia buat. Apa dia buat? Di atas kesungguhan. Kesungguhan ia menuntut ilmu. Tadi Alhamdulillah dengan lidah perkataan. Muafakat dia dengan perbuatan, kesungguhan. Bagi dia muafakat lah.
Tu. Badan sihat pun alhamdulillah. Dengan badan sihat boleh kita tuntut ilmu dengan sempurna. Juga kata tu, demam sikit-sikit pun ngaji juga. Tu. Masa demam tu hak Tuhan nak bagi ilmu, itu menunjukkan bagi seseorang yang bersungguh-sungguh dan juga berhajat kepada ilmu. Demam sikit ya, ngaji juga. Tu. Ni demam sikit, tak ngaji lah. Tapi lah ni COVID. Batuk sesama, tak boleh mai. Lagi habis satu masjid. Habis. Baik, dan demikianlah sayugia. Kita habiskan rangkap tu. Dan demikianlah sayugia yang sepatutnya bagi penuntut ilmu, bahawa istighal, yakni berbimbang, dan ghalib maksudnya sentiasa, ia dengan syukur akan Allah Ta'ala. Berbimbang dengan Allah, ilmu daripada Allah. Tu. Syukur akan Allah Ta'ala, apa yang ia dapat semuanya daripada Allah. Istighal. Yang pertama, berbimbang dengan ilmu. Hakikat yang memberi ilmu itu Allah. Secara tidak langsungnya istighal ala Allah. Berbimbang dengan Allah, bukan bimbang dengan yang lain. Itu istighal dan ghalib ia nuntut ilmu dengan syukur akan Allah Ta'ala. Dengan lidahnya, yakni berkata alhamdulillah. Dan hatinya menjazamkan apa yang ia dapat. Itu adalah kurniaan Allah. Dan anggotanya, semuanya itu orang panggil taufik Allah. Kekuatan badan, akal, dan hartanya pun daripada Allah. Tu. Dan bahawa i'tiqad ia menuntut ilmu, bahawasanya fahamnya dan ilmunya dan taufiknya daripada Allah Ta'ala. Semua pada Allah. Kalau Tuhan tak bagi faham, ngaji 100 tahun pun duduk tak faham betul lah. Kalau Tuhan tak bagi sihat, lemah anggota, duduk tak sihat begitulah. Ni hak kita boleh sihat ni, semuanya daripada Allah. Kena syukur. Itu ambil istighal. Berbimbang dengan ilmu. Hakikat yang memberi ilmu Allah. Cara tidak langsung, berbimbanglah kita dengan Allah. Dialah yang maha pemberi. Allah. Dan ia menuntut ilmu akan penunjuk daripada Allah dengan berdoa daripadanya. Doa. Nak tambah ilmu, nak lebih ilmu, nak cari jalan mendekat daripada Tuhan, mencari jalan untuk faham ilmu, kena doa. Minta Allah Ta'ala bagi petunjuk. Luaskan akal, luaskan dada, kuatkan ingatan, hilangkan sesuatu yang berbimbang selain daripada ilmu. Hilangkan sesuatu. Apa-apa yang menegah kita daripada ilmu, minta Allah Ta'ala hilangkan. Doa. Itu orang panggil bagi penuntut ilmu. Itu perkara yang perlu ia buat. Dan merendah diri kepada Allah, yakni tawadhu. Orang yang sentiasa istighal ala Allah, berbimbang dirinya akan Allah. Orang itu adalah orang yang merendah diri kepada Allah. Semua pada Allah. Orang yang mengajar, orang yang baca kitab, tak kira siapa-siapa, yang memberi faham kepada penuntut-penuntut ilmu, yakni Allah, bukan dia. Tu. Baik, kerana bahwasanya Allah Ta'ala itu memberi penunjuk akan mereka yang menuntuti petunjuk daripadanya. Kerana bahwasanya ahli-ahlil haqi, yaitu ahli-ahlil haq, ahli sunnah wal jamaah. Itu ahli-ahli yang sebenar, ahli-ahli yang betul, ahli sunnah wal jamaah.
Mana dia ahli sunnah wal jamaah? Kita tidak ahli sunnah wal jamaah. Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Pegang apa tu? Ahli sunnah wal jamaah. Kita tak faham Quran, tak faham hadis. Tu ijma' ulama, qiyas, pegang tu. Seperti kita pegang dengan Al-Quran dan hadis. Ni pegang Al-Quran, pegang hadis, tolak ijma' ulama. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dia ada 4? Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Itu orang ahli yang sebenar. Itu ahli sunnah wal jamaah menuntuti mereka itu ahli sunnah wal jamaah akan yang sebenarnya daripada Allah. Allah mana? Allah yang Al-Haqqil Hadi. Sifat Allah. Allah yang Al-Haqqil Hadi, Hadil Mubinil Asimi. Tuhan yang sebenar, Tuhan yang beri penunjuk, Tuhan yang menyatakan segala sesuatu, Al-Asim, Tuhan yang melepaskan daripada kesesatan, Asim. Tu. Maka memberi penunjuk ia, ya Allah, akan mereka itu penuntut ilmu ataupun ahli sunnah wal jamaah. Dia tu. Dan memelihara ya Allah, yakni Tuhan, akan mereka itu ahli sunnah wal jamaah, juga katakan penuntut ilmu daripada sesat. Itu kena doa. Apabila kita minta doa pada Tuhan supaya Tuhan memberi petunjuk, supaya kita ini tidak duduk di atas jalan kesesatan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa dah kan. Dimulakan dengan Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tu 4 firqah tu. Habis kemudian kata dan ahli dhalalah. Lawan pada kata ahlil haq. Dia nak nyatakan pula yang lagi akan datang ahli dhalalah. Siapa pula ahli dhalalah? Yang lagi akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa fakina fitin wa mimman ittaba'a risalata wa nubuwwata 'ala samawati wal ardh. Alhamdulillah rabbil alamin.